Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar Isa, Monitor Bulanan 2007 bersama ahli kumpulan saya itu Encik Nadri. Encik Sari dan Encik kemarin akan membentangkan hasil tugasan uh, kami pada kali ini. Okey, bagi tugasan GMDF 2014 akan membentangkan isu-isu perdagangan antarabangsa. Okey, istilah perdagangan antarabangsa merujuk kepada pertukaran barangan, perkhidmatan merentasi negara, barangan bangunan seperti televisyen, pakaian dan sebagainya. Contoh yang diperdagangkan secara rutin. Kursus niaga lain melibatkan perkhidmatan seperti pembayaran untuk paten asing dan perkhidmatan pelancongan, pembayaran kewangan antarabangsa di mana kedua sistem perbankan swasta negara perdagangan dan bank pusat memainkan peranan yang penting membantu membolehkan negara terlibat dalam transaksi perdagangan antarabangsa. Membolehkan negara terbabit dalam transaksi perdagangan antarabangsa. Walaupun bagaimanapun, isu perdagangan antarabangsa boleh menjadi salah satu yang paling memecah belahkan apabila berkaitan dengan politik, baik di peringkat nasional dan antara pentadbiran yang berbeza. Perdagangan antarabangsa dan urus niaga kewangan yang disertakan biasanya dijalankan untuk tujuan menyediakan negara dengan komoditi yang kekurangannya sebagai pertukaran dengan komoditi yang dihasilkan dengan banyak transaksi. Demikian berfungsi bersama dengan dasar ekonomi lain cenderung untuk meningkatkan taraf hidup dalam sebuah negara. Sebagian besar sejarah kontemporari hubungan antarabangsa ditentukan kepada kajian sebagai inisiatif untuk menggalakkan perdagangan bebas antara negara. Aset atau objek yang dibeli dengan niat untuk memperoleh pendapatan atau penghargaan nilai dikenali sebagai pelaburan. Istilah penghargaan merujuk kepada proses di mana nilai aset meningkat mengikut edaran masa. Apabila seseorang membuat pembelian sesuatu barangan dengan nilai untuk menggunakan sebagai pelaburan pada masa hadapan, bukan satu kegunaan segera. Matlamatnya adalah untuk mengumpul wang melalui penggunaan barang itu. Istilah pelaburan asing merujuk kepada pergerakan wang tunai dari satu negara ke negara lain dengan matlamat untuk menyediakan pelaburan luar, pegangan pemilikan yang ketara dalam perniagaan dan aset domestik. Apabila merujuk kepada tahap pelaburan yasin syarikat adalah penting untuk menjelaskan sama ada pelaburan punya hak untuk bersuara dalam pengurusan syarikat sebagai sebahagian daripada pelaburan mereka, atau semasa ada pelaburan asing untuk memegang kepentingan equity yang cukup penting atau tidak untuk menyediakan mereka mempengaruhi sedemikian. Globalisasi semakin berleluasa dalam dunia perniagaan pada hari ini, dan satu aspek fenomena ini adalah amalan syarikat multinasional yang melabur dalam negara. Okey, untuk seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Terima kasih. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera doktor, dan juga terima kasih kepada anggota kumpulan saya. Sekarang kita melihat pada pelaburan asing bagi negara Thailand, di mana Thailand merupakan antara negara yang cukup berjaya dalam mendapatkan pelaburan asing langsung, iaitu FDI. Thailand adalah negara yang terpenting negara kedua terpenting di ASEAN, dan peningkatannya dari 9% ke
11% sejak tahun 2017. Dan nilai terkini pelaburan asing langsung di Thailand pula, di mana perkara ini adalah berkaitan dengan Thailand Foreign Direct Investment pada tahun 1970 hingga 2023. Dan ia merupakan pelaburan rentas sempadan yang dikaitkan dengan pemastautin dalam satu ekonomi yang mempunyai kawalan atau tahap pengaruh yang ketara ke atas pengurusan perusahaan yang bermastautin di dalam ekonomi yang lain. Dan juga kalau kita melihat pada kadar tarikh bagi Thailand, contohnya pada tahun 2015, iaitu 3.52%, yang mana dia menurun 0.01% berbanding pada tahun 2014. Dan pada tahun 2021 pula yang menunjukkan penurunan juga, iaitu 201.15% daripada tahun 2019. Ini kerana akibat daripada pandemik COVID-19. Itu Thailand, kalau kita tengok pada Thailand dari segi sejarah, telah berjaya menarik banyak FDI dan juga peningkatan yang ketara pada bermula daripada tahun 1980, ianya sangat ketara, yang mana ia menunjukkan pelbagai hasil yang agak lumayan untuk Thailand. Terima kasih, Dato'. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syafiq Rosli, matric number 266080. Okey, saya akan menerangkan tentang Thailand sebagai destinasi pelaburan asing. Okey, pada tahun 2017, Thailand telah disenaraikan sebagai salah sebuah destinasi pelaburan asing FDI ketiga terbesar di ASEAN. Tempat pertama adalah Singapura dan yang kedua adalah Indonesia. Okay, berdasarkan maklumat dari Bank of Thailand, Jepun, Amerika dan Singapura merupakan salah satu pelabur terbesar yang melabur di negara Thailand. Okey, Lembaga Pelaburan Thailand BOI banyak memberikan keistimewaan kepada pelabur daripada negara asing ni. Contohnya cukai korporat ditangguhkan selama 8 tahun. Okey, pengecualian cukai duty import ke atas mesin dan bahan-bahan mentah dan banyak lagi lah. Okey, dari segi penggajian dan pembayaran gaji bagi firma asing di Thailand sangat rendah jika dibandingkan dengan produktiviti yang dihasilkan di negara tersebut lah. Hal ini berikutan sistem ekonomi di Thailand yang bergerak seiring dengan kemajuan teknologi serta kepadatan penduduk di negara tersebut lah. Okey, selain itu juga banyak pelabur dan pengkaji daripada luar negara memilih Thailand untuk menjalankan kajian dan melabur di negara tersebut kerana kos bahan mentah dan kos untuk melakukan kajian tersebut sangat murah lah. Okey, selain itu juga teknologi yang digunakan pakai di negara Thailand juga seiring dengan negara-negara maju lain. Okey, sekian. Terima kasih. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera, Doktor, dan juga terima kasih pada anggota kumpulan saya. Sekarang kita melihat pada pelaburan asing bagi negara Thailand, di mana Thailand merupakan negara yang cukup berjaya dalam mendapatkan pelaburan asing langsung, iaitu FDI. Thailand adalah negara yang terpenting negara kedua terpenting di ASEAN dan peningkatannya dari 9% ke 11% sejak tahun 2017. Dan nilai terkini pelaburan asing langsung di Thailand pula, di mana perkara ini adalah berkaitan dengan Thailand Foreign Direct Investment pada tahun 1970 hingga 2023. Dan ia merupakan pelaburan rentas sempadan yang dikaitkan dengan pemastautin dalam satu ekonomi yang mempunyai kawalan atau tahap pengaruh yang ketara ke atas pengurusan perusahaan yang bermastautin di dalam ekonomi yang lain. Dan juga kalau kita melihat pada kadar tarikh bagi Thailand, contohnya pada tahun 2015, iaitu 3.52%, yang mana dia menurun 0.01% berbanding pada tahun 2014. Dan
pada tahun 2021 pula yang menunjukkan penurunan juga, iaitu 201.15% daripada tahun 2019. Ini kerana akibat daripada pandemik COVID-19. Untuk itu, Thailand, kalau kita tengok pada Thailand dari segi sejarah, telah berjaya menarik banyak FDI dan juga peningkatan yang ketara bermula daripada tahun 1980, ianya sangat ketara, yang mana ia menunjukkan pelbagai hasil yang agak lumayan untuk Thailand. Terima kasih, Dato'. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Badri bin Habibullah. Nombor metrik 266041. Saya akan membentangkan tentang kesimpulan tugasan kumpulan kami. Secara kesimpulannya, kesedaran paling meluas ialah pelaburan asing langsung, iaitu dikenali sebagai FDI, yang masih belum digunakan sepenuhnya. Menurut sistem klasifikasi yang dicipta oleh Sanjaya Lal, pendekatan negara Thailand terhadap pelaburan asing langsung FDI ini sebahagian besarnya pendekatan yang jatuh ke arah akhir pasif spektrum. FDI yang masuk ke negara Thailand ini bernilai berbilion-bilion dolar, dan ini memberi impak yang besar terhadap ekonomi negara tersebut dan juga pertumbuhan dan pekerjaan kepada rakyatnya. Walau bagaimanapun, sedikit perhatian telah diberikan untuk meneroka kesan yang berpotensi lebih luas kepada FDI ini dari segi pembinaan kapasiti teknologi dan pemindahan pengetahuan serta kemahiran, dan mengenai potensi untuk menjalankan lebih banyak aktiviti promosi pelaburan yang disasarkan untuk mengisi jurang teknologi dan memenuhi keperluan teknologi. Ini hakikatnya adalah dua faktor yang akan menentukan sama ada sebuah negara tersebut akan berjaya ataupun sebaliknya. Para pembuat keputusan di Thailand perlu sedar bahawa tugas untuk bersaing dalam ekonomi global hari ini bukan sekadar membina struktur fizikal atau peranti mekanikal, tetapi lebih kepada membina pengetahuan. Sebilangan besar insentif, terutamanya insentif pelaburan yang sedia ada pada masa ini memihak kepada pelaburan modal dalam beberapa jenis atau yang lain. Walaupun terdapat banyak perbincangan mengenai ekonomi pengetahuan dan kepentingan maklumat, dasar FDI baru untuk membantu pemerolehan domestik, penggunaan dan pembangunan aset jenis ini masih belum dirangka dan diamalkan. Selain itu, Thailand perlu mengambil langkah yang lebih aktif untuk meningkatkan impak pelabur yang lebih meluas. Terdapat salah tanggapan terhadap syarikat ibu pejabat multinasional yang dikenali sebagai MNC, yang mengatakan bahawa MNC ini mengawal sepenuhnya ke atas strategi domestik
dan tidak banyak membantu kepada MNC domestik. Walau bagaimanapun, bukti antarabangsa menunjukkan bahawa MNC semakin memberikan autonomi yang lebih besar kepada sekutu mereka di negara membangun untuk membuat keputusan mengenai peruntukan sumber kepada pelbagai aktiviti yang menyokong pembangunan teknologi. Aktiviti ini terdiri daripada latihan teknikal kepada aktiviti yang berkaitan dengan penyelidikan dan pembangunan. Corak ini juga semakin ketara di Thailand dan usahawan di Thailand perlu memanfaatkannya. Sekian.